Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Nur Ashikin binti Jaki Murad, bernombor matrik A168036. Pada kali ini, saya akan berkongsikan mengenai ulasan video hadis berkenaan Qasim Ahmad, iaitu dalam khusus kajian hadis masa kini. Oleh itu, marilah kita berkenalan dahulu dengan Qasim Ahmad. Siapakah Qasim Ahmad ini? Qasim Ahmad dilahirkan pada 9 September iaitu pada tahun 1933 di Bukit Pinang, Kedah. Beliau telah mendapatkan pendidikan awal di Sekolah Melayu Bandar Baharu sehingga akhirnya beliau meneruskan pengajian ke Universiti Malaya di Singapura. Beliau telah bercita-cita untuk menjadi seorang penulis yang berjaya dan akhirnya beliau telah meninggal dunia pada 10 Oktober iaitu pada tahun 2017 di Hospital Kulim. Kini, beliau merupakan seorang pemikir, ahli falsafah dan sastrawan kontroversi di Malaysia. Justru itu, Qasim Ahmad juga merupakan seorang pelopor dan pengasas kepada gerakan anti hadis iaitu GAH di Malaysia. Beliau terpengaruh dengan Dr. Rashad Khalifah sehingga beliau menerbitkan sebuah buku yang bertajuk Kontroversi Hadis, Satu Penilaian Semula. Dr. Rashad Khalifah ini merupakan seorang Islam Quranism di mana beliau hanya mempercayai Al-Quran sebagai pegangan dan menolak hadis secara 100% dalam kehidupan dan pemikirannya. Seterusnya, saya akan meneruskan dengan ulasan video yang direkodkan oleh Qasim Ahmad bertajuk Hakikat yang Membatalkan Akidah. Berdasarkan video tersebut, dapat kita perlihatkan bahawa pegangan Qasim Ahmad adalah berpegang kepada Al-Quran sahaja dan beliau telah menolak hadis. Beliau mempercayai bahawa pegangan nenek moyang iaitu Islam baka pada asalnya berdasarkan zaman-zaman Nabi sehingga zaman Nabi Muhammad SAW, kemudian turunnya Al-Quran oleh Allah SWT. Oleh yang demikian, beliau hanya mempercayai Al-Quran sebagai pegangan dan menolak hadis serta ijma' ulama' sebagai sumber kedua dalam perundangan Islam. Beliau juga beranggapan bahawa Rasulullah tidak perlu dimuliakan dan hanya menegakkan revolusi serta tafsir Al-Quran semula. Berdasarkan kenyataan ini, dapatlah kita fahami bahawa Qasim Ahmad ini hanya berpegang kepada Al-Quran dan menolak hadis sebagai pegangan kedua dalam kehidupannya. Seterusnya, menurut ulama, Rasulullah adalah sebagai pengasas, hukum dan syarak berdasarkan ucapan, perbuatan dan takrir Rasulullah SAW. Menurut dua firman Allah, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasul fahuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Maksudnya, apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Seterusnya, dalil menyuti Rasul faqad ata Allah. Maksudnya, sesiapa yang taat kepada Rasulullah, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Berdasarkan dua ayat ini, dapatlah kita fahami bahawa apa yang diberikan Rasul kepada kita, kita harus terima dan ikut serta patuh kepada perintahnya. Dan apa yang dilarangnya, kita perlu meninggalkannya. Begitu jugalah sekiranya kita taat kepada Rasulullah, sesungguhnya kita telah taat kepada Allah. Begitu juga sekiranya kita berpegang kepada hadis, maka sesungguhnya kita telah patuh kepada perintah Allah dan mengikuti Al-Quran dengan cara yang sebetulnya. Okey, berdasarkan kedua-dua ayat di atas tadi, maka kita dapat jelaskan bahawa hadis merupakan sumber perundangan Islam selepas Al-Quran. Kefahaman Al-Quran yang menyeluruh haruslah dibantu oleh hadis-hadis yang menjelaskan hukum dan syariat berdasarkan Al-Quran. Oleh itu, jelaslah Qasim Ahmad merupakan seorang yang murtad kerana menolak hadis sebagai pegangan kedua selepas Al-Quran. Beliau hanya berpegang kepada Al-Quran secara menyeluruh tanpa memerlukan hadis sebagai rujukan dalam pemikirannya. Oleh kerana itulah menyebabkan beliau sesat dan terpesong dalam akidah kerana percaya dan mengamalkan perintah Al-Quran sahaja tanpa mengamalkan hukum-hukum dan syariat oleh hadis Rasulullah SAW. Oleh itu, sekian sahaja daripada saya. Semoga segala ilmu dapat dimanfaatkan kepada semua.